Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 393 menyatakan larangan terbatas minum arak. Al-Quranul Karim dalam banyak perkara apabila ingin mengenakan hukuman terhadap sesuatu yang dirasakan berat untuk diterima oleh masyarakat, antara perkaranya ialah berjudi dan minum arak, ataupun arak pertama, judi yang kedua. Amat sukar sebenarnya untuk diberhentikan mereka ini daripada minum arak. Samalah juga barangkali dalam masyarakat kita ataupun masyarakat Islam dadah amat sukar sebenarnya untuk dihentikan. Dalilnya, banyak kali tindakan yang kita dengar daripada penguasa keselamatan, tangkapan dan tujuannya untuk membasmikan penagihan arak, penagihan dadah. Tapi berjayakah? Sampai kepada hari ini pun tangkapan itu sebenarnya berkurang atau tidak, tapi bertambah. Barangkali kalangan kita pun tidak terasing dengan perkara yang seumpama ini. Mengapa berlaku demikian? Kerana orang tidak memahami bahawa menagih dadah berbahaya kepada masyarakat Islam khususnya, tidak menyedari. Jadi untuk perkara itu perlu diatasi sebenarnya dengan memberi kepahaman agama. Kepahaman di dalam agama. Al-Quranul Karim mengajar orang-orang yang bertugas di lapangan ini supaya menggunakan pendidikan targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib ini menakutkan dan merangsang. Menakut dan merangsang. Jadi ini dua perkara yang diambil tindakan, yang diambil berat oleh Islam dalam setiap nasihat yang diberi. Kerana ada orang yang boleh, yang bagus sebenarnya jika diambil tindakan menakutkan. Ada di antara menakutkan ini seperti sebab ini pun antara targhib ataupun tarhib, menakutkan, ataupun lain-lain daripada itu pun masih ada. Kerana tarhib tidak ditentukan caranya. Ada yang disebutnya ta'zir. Ta'zir ini maknanya tindakan bukan pukul, tetapi ambil tindakan ke apa nama ni, ta'zir ini menakutkan, tindakan menakutkan. Misalnya mempermalukannya. Dalam kes puasa misalnya kita lihat pernah ada tindakan dibawa memusing bandar Kuala Lumpur misalnya, dan letak di tangannya itu makanan. Kalau dia ni kesalahannya merokok misalnya, biar dia isap rokok di hadapan orang ramai. Tindakan yang seumpama ini jika kerap kali berlaku, orang kekenal semuanya, inilah dia ni penagih, inilah dia ni orang yang tidak puasa dalam bulan Ramadan. Dan banyak lagi lah cara yang boleh dibuat. Ataupun apa-apa lagi lah. Dulu saya di sekolah ma'had ni, sekolah agama lah kira-kiranya. Ada pagi-pagi orang buat barisan, dia tak buat barisan, dia pergi merokok. Ketika itu Datuk Ni Aziz, Allah yarham, dia pun salah seorang tenaga pengajar juga. Dan ada seorang yang namanya Ustaz Yusuf Yaakob ini
saya nak pergi ke mana tu, anak dia 2 orang doktor di kementerian pun ada seorang, dan bidang doktor ini bidang agama lah agaknya. Tak apa yang tu kita nak sebutnya macam mana tindakan ini dibuat. Ketika orang buat warisan, dia tak ada. Rupa-rupanya dia pergi isap rokok. Okey, dia kata hari ni, minggu ni, dia kata tak apa lagi, dia kata nak merokok lah. Minggu depan dia beri peluang. Minggu depan kita suruh dia isap rokok di atas sini pentas ni, kata dia nya, pentas. Supaya kawan-kawan semua menyaksikan bahawa dia merokok. Dia merokok. Kita bagi apa? Kita tidak bagi rokok, kita bagi pisang. Bagi pisang ke dia. Dia kata biar dia makan depan orang ramai. Makan pisang depan orang ramai di atas pentas. Rupanya minggu depan tak ada seorang pun. Tak ada, kerana takutkan makan pisang. Patutnya makan pisang ni tak takutlah. Takut makan pisang ni, minggu depan tak ada dah. Di belakang tandas sekolah itu sudah tidak ada siapa pun lagi yang hadir pada minggu depan. Tapi minggu yang dia isytihar itu masih ada lagi, masih ada. Ini namanya ta'zir. Ta'zir maknanya mempermalukan, itu maknanya ta'zir. Ini yang pertama disebutnya semalam. Tindakannya ialah dengan memberi nasihat bahawa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kesalahan kedua-duanya itu lebih besar daripada manfaat. Ism itu dosa itu lebih besar. Jadi orang yang takutkan dosa, dia berhenti. Antara dosanya ialah tak boleh pergi semayang masjid. Semayang di rumah je dia, kalau dia nak semayang. Itu pun satu perkara yang memalukan pula. Kata apa, Pak Haji ni dulu ada masjid, tapi sekarang ni dah tak ada dah. Datang pun lewat, duduk di belakang-belakang, tak datang seperti sebelum ini. Itu pun salah satu juga menyakitkan jiwa seseorang yang bersalah itu. Jadi kali yang pertama sudah kita sebutnya semalam, menyatakan dosa minum arak lebih besar daripada manfaatnya. Dosa lebih besar daripada manfaat. Dosa yang dimaksudkan di sini ialah tidak boleh semayang berjamaah bersama dengan orang ramai, orang yang minum arak. Kenapa? Kerana baunya itu boleh mengganggu ketenteraman awam. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua menyatakan larangan terbatas minum arak. Larang minum arak boleh, tapi terbatas tempatnya. Tempatnya ialah bukan tempat, waktunya. Waktu, bila masuk waktu salat, orang bergerak ke masjid, tetapi dia yang meminum arak tak boleh datang ke masjid. Itu pun satu tindakan juga. Adalah sebabnya Islam sebenarnya apabila mengambil langkah-langkah yang sumpah ini, dulu ringan larangan itu, tapi semakin hari semakin keras, dan lebih keras daripada menyatakan dosanya, kesalahannya lebih besar daripada manfaatnya, daripada faedahnya. Kali ini ayat diturunkan untuk menyatakan tindakannya lebih keras lagi, nasihatnya lebih keras, iaitu firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman. Tuntutannya kepada orang beriman saja. Yang tak beriman, dia punya masalah lah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu hadiri, yakni mengerjakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan. Tindakan yang kedua tak boleh datang ke masjid dia. Orang yang mabuk tak boleh datang ke masjid.
Jadi orang yang selalu datang ke masjid sebenarnya bila dia tak datang, dia merasakan satu kesalahan dia ditanggung. Apa sebabnya? Sebabnya dia minum, tak boleh datang ke sini. Carilah jalan lain supaya dia boleh datang ke masjid, tetapi dia juga boleh minum arak. Ada orang yang macam tu. Ada setengah orangnya dia berhenti terus, susah-susah dia kata berhenti. SSB, dia pakai SSB, maknanya susah-susah berhentilah. Jadi ini sebenarnya tindakan yang diambil oleh Nabi SAW oleh Al-Quran, yang dengan mengambil pendekatan ni orang sekarang ni pun ada gaji apa, gaji SSB, susah-susah berhenti, maknanya tak naik gaji, berhenti. Katanya di sini ayat ini diturunkan mengenai peristiwa yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya ni. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Dia hijrah ke Madinah, orang tawar kat dia banyak perkara yang orang tawar. Pasal dia orang kaya. Orang kaya ni dia nak pergi nak minta nak kahwin dengan siapa, nak cari jodoh siapa, dia kaya, semuanya orang boleh terima dia. Abdurrahman bin Auf namanya. Jadi siapa orang ni? Abdurrahman bin Auf telah mengadakan satu jamuan kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidangkan minuman arak. Dia buat satu jamuan besar-besaran, jamu siapa sahabat-sahabat Nabi. Apa yang disediakannya? Yang disediakannya arak. Ramai lah orang datang. Pasal apa? Ramai orang yang berminat, orang suka semua. Manakala kalau sekarang ni jamuan arak, orang tak datang lah pasal minum arak. Tapi kalau cakapnya ada jamuannya biryani, nasi biryani, barangkali nasi biryani ni menjadi nama tu glamour. Bukannya sedap sangat, tak ada, sangat biasa je. Tapi bunyi biryani ni maknanya orang berani sikit, berani, pergilah. Itu kempen. Abdurrahman bin Auf dia buat kempen minum arak dalam satu jamuan yang disediakan olehnya. Apabila tiba waktu solat maghrib, mereka menampilkan salah seorang daripada mereka menjadi imam. Tiba-tiba imam yang mabuk itu membaca maghrib, orang sembahyang berjamaah, tak kira lah nak harap pun pada ketika itu nak sembahyang berjamaah. Bila nak sembahyang berjamaah, tengok imam ni tak ada ni, pergi ke mana ni, tak tahu pergi ke mana, tak datang. Tak biasalah kalau imam yang ditetapkan itu tak datang. Tapi kita imam ramai, tak datang ada lebih 5-6 orang, 7 orang, jadi datanglah, mesti ada. Jadi macam mana ni orang ni? Lalu tiba-tiba imam yang mabuk itu membaca. Dia baca apa dia? Dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Hebat juga ni dia baca qul ya. Kalau baca qul ya ni, biasanya rakaat yang kedua apa dia orang baca? Baca qul huwallahu ahad. Set dia lah tu. Qul huwallahu ahad. Tak boleh lagi dah, tak boleh qul ya wadduha, tak boleh. Salah. Dari sudut peraturannya dia menjatuhkan maruah imam. Apalah, baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua pula wadduha. Boleh tak boleh. Dia ni baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kawan mabuk, orang di belakang ni tegurlah barangkali. Tapi imam ni mabuk. Makna boleh jadi imam, orang mabuk boleh jadi imam. Boleh daripada awal ni, awal peringkat yang kedua, pengharaman arak. Tidaklah tegas lagi. Tapi kalau mabuk tak boleh jadi, tak boleh datang ke surau, tak boleh datang ke masjid. Dan kalau datang ke masjid pun dia buat masalah. Orang latih dia, orang tolak dia jadi imam. Maka imam ni baca
nahnu na'budu ma ta'budun. Apa maknanya? Terjemahannya, katakanlah wahai orang kafir, ya ayyuhal kafirun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan aku menyembah apa yang kamu sembah. Aku pun saya kata serupa juga, kamu sembah apa, aku pun sembah yang tu juga. Mana boleh? Al-kafirun, ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah. Terbaliklah ni, terbalik, bumi langit tukar tempat. Imam itu membaca surah ini dengan menambahkan satu ayat yang mengubahkan makna sekali, mengubahkan makna sekali, makna asal bagi kandungan dalam surah ini, mengenai peristiwa itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas. Ayat di atas merupakan yang pertama yang melarang dengan tegas amalan meminum arak, tetapi larangan itu masih dibataskan dengan waktu salat sahaja. Kerana itu segolongan orang Islam masih meneruskan minum selepas salat Isya dan salat subuh, kerana kedua-dua ruang waktu itu memberi masa lapang yang panjang untuk menghilangkan rasa mabuk sebelum mereka mendirikan salat kemudiannya. Macam mana ni? Ayat menyatakan la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu hampir salat, jangan kamu menghampiri salat dulunya di masjid. Sekarang ni kalau tak boleh di masjid, boleh sembahyang di rumah pun tak apa. Dulu dah jadi adat dah begitu, walaupun sunat saja sembahyang di masjid. Tetapi pada awal Islam, sembahyang di masjid, apa-apa pun sembahyang ni, Zuhur, Asar, Maghrib, 5 waktu itu kena sembahyang di masjid. Tapi kalau tak boleh sembahyang di masjid, macam mana? Satu kesalahan lah seolah-olahnya. Kita ni berdosa, kadang-kadangnya kita takutkan orang. Adapun kadang-kadangnya pula kita berasa dosa ni hati kita yang dulu menegur kita. Hati. Orang kata kita ni tak nampak hidung, sebulan dah tak nampak ni, pergi ke mana. Orang bertanya, hati kita pun rasa tidak sedap kalau begitu. Jadi dulunya Nabi larang mendekati semayang sedangkan kamu mabuk. Jadi bagaimana mereka buat? Jadi kalau Nabi nampak nak azan dah ni untuk salat Zuhur ke Asar ke, dia kata kita minum lepas ni, lepas Asar, lepas Maghrib, lepas Isya. Jadi selamatlah merekanya, tak pergi lambat lagi nak pergi ke masjid. Betul. Jadi oleh kerana itu ada orang dia menangguh. Bila menangguh sembahyang hingga selepas salat, maka ramailah orang yang datang ke masjid, tapi mereka nak balik cepat. Siapa tak minum lagi kita. Tak minum. Kadang-kadang mereka amalkan lepas salat Isya, minum selepas salat. Wirid lepas salat pun kadang-kadangnya mereka terpaksa kurbankan. Siapa? Dia kata tak minum lagi. Kalau orang sekarang ni katanya tak makan lagi, belum makan lagi. Bila makan lagi, jadi mereka lepas salat balik segera. Dulunya mereka sembahyang sebelum mereka minum tu sebelum salat, tapi tukar masa kepada selepas salat. Bagaimana keadaannya? Habis dah sekatu. Jadi ini dia panggilnya hilah.
hilah, tipu diri sendiri. Tipulah mereka, tapi tipu ni Islam ada lagi kaedah-kaedah lain lagi, banyak lagi. Tukar tindakan daripada larangan pergi ke masjid kerana menunaikan salat. Apabila hampir salat, datang pulanya perintah yang keempat pula, lebih tegas lagi, lebih tegas, iaitu menamakan arak dan judi itu rijsun, najis, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, jauhilah arak dan judi ini, sama ada sebelum ataupun selepas salat. Jadi terkurung macam mana? Mereka tak boleh datang semayang kerana masalah arak. Tak bolehlah arak, sama ada selepas ataupun sebelum, tak boleh minum kerana barang tu najis. Jadi najis, semayang di rumah pun tak boleh, semayang di masjid pun tak boleh. Itu langkah yang keempat yang kita akan sambung besok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.